Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk qawaid kita untuk hari ini namanya yang ni, Ismul Isyarah. Apa itu Ismul Isyarah? Bagi yang ada buku boleh buka muka surat 49. Baik. Ismul Isyarah itu apa? Lafzun khasun yushiru ila syai'in muayyan. Kata tertentu yang menunjukkan kepada sesuatu. Iaitu untuk diringkaskan, Ismul Isyarah membawa maksud kata tunjuk. Kata tunjuk. Dalam bahasa Melayu ni apa kata tunjuk kita? Ini kereta, itu rumah. Macam tu lah lebih kurang kata tunjuk. Baik. Kalau nak tengok bahasa Melayu ada juga contoh dalam bahasa Melayu. Cumanya bahasa Melayu ni dia panggil kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk. Ada yang menunjukkan yang umum dan ada yang menunjukkan tempat. Jadi hari ni kita nak belajar bukan yang tempat ni, bukan yang tempat ni. Yang kita nak belajar adalah kata ganti nama tunjuk yang umum. Kita nak tunjukkan kepada perkara. Contohnya apa? Itu satu kebaikan. Tunjukkan perkara. Ataupun kita tunjukkan benda, itu kereta, kan? Ataupun boleh juga dalam bahasa Arab kita masukkan satu lagi. Kalau dalam bahasa Melayu dia boleh dua saja perkara atau benda. Kalau Arab satu lagi iaitu untuk manusia juga. Itu Ahmad, itu cikgu. Boleh masukkan macam-macam. Baik. Untuk senang, dalam bahasa Melayu kata tunjuk hanya ada dua, iaitu ini dan itu. Kata tunjuk yang kita nak cerita hari ini adalah ini dan juga itu. Okay. Now, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, kita pakai nota ni teruslah. Nanti Ustaz up sekali nota ni. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ada 12. Ada 12. Betul lah? 3, 6, 9, 12. Okey, ada 12. Tetapi 6 daripadanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu membawa maksud ini. Jadi haza tu maksud dia apa? Ini. Haza ni apa maksud dia? Ini. Haula ini pun ini. Ini, hazihi, ini. Tetapi kenapa bahasa Arab sampai 6 dia punya ini? Sebab bahasa Arab membezakan jantina. Dia membezakan jantina. Kalau dia nak kata ini untuk yang muzakkar, dia kena pakai yang atas ni. Kalau dia nak kata ini untuk muannas, dia kena pakai yang bawah ni. Faham? Okey. Tapi apa pula beza tiga-tiga ni? Ini ni dengan ini ni dengan ini ni, tahulah untuk muzakkar, tapi apa beza dia? Beza dia adalah bilangan. Bilangan, kalau satu benda tu kita nak tunjuk satu, kita akan pakai yang ni. Ini yang ni. Kalau benda tu dua, kita tunjuk yang ni, hadza ni. Baik, kita tengok dulu apa kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kita belajar dulu perkataan-perkataan dia. Baik. Yang pertama adalah hadza. Ini cara sebut dia haza, bukan hadza. Hadza, hazani, haulai. Okey. Yang kedua, hazihi, hatani, haulai. Baik. 6 yang Ustaz baru sebut tadi, kesemuanya maksud ini. Apa beza dia? Jantina dan juga bilangan. Baik. Kalau kita nak kata itu pula dalam bahasa Arab, itu bahasa Arab pun ada 6. Baik, apa dia yang pertama? Zalika. Yang ni zalika, tapi tak ada alif. Kita hanya tulis alif kecil kat atas tu. Zalika. Tapi jangan bubuh alif macam ni. Bubuh alif kecil saja. Zalika. Yang ni ada alif. Zanika. Ulaika. Baca dia ulaika. Okey. Yang ni pula tilka, tanika, ulaika. Jadi yang 6 yang kedua ini maksud dia adalah itu. Baik. Jadi kalau kita nak pakai kata tunjuk bahasa Arab, kita ada pilihan dalam 12 ni. Cumanya yang ni samalah. Haulai dengan haulai ni sama, ulaika ni dengan ulaika ni sama. Jadi kalau sekali
kita sekali kan, maksudnya kata tunjuk dalam bahasa Arab ni ada 10 lah. Ada 10. Baik. Jadi kita go kepada contoh. Kita terus pergi kepada contoh bila nak pakai kata tunjuk ni. Okey. Kita tengok dalam buku mungkin ada latihan. Okey. Kita tengok latihan yang pertama. Latihan yang pertama, dia bagi kata tunjuk yang salah untuk perkataan ni. Tukarkan kata tunjuk yang betul untuk perkataan dalam kurungan ni. Contoh dia bagi nombor 1. Haza muallimatun. Haza ni ini ke itu? Siapa ingat? Kita boleh tengok balik dalam buku. Haza. Okey. Jadi dia bagi contoh tu dia nak maksud ini. Contoh dia yang salah tu dia nak bagi ini. Okey, ini muallimatun. Muallimatun maksud dia guru perempuan. Baik, kalau kita tengok balik nota tadi, muallimatun tu perempuan. Jadi haza yang dia bagi tu, haza ini untuk muzakkar. Jadi salah lah. Sepatutnya kita tukarkan kepada hadhihi. Hadhihi. Macam mana kita tahu dia seorang? Sebab yang ni seorang tak menunjukkan dua orang. Dia tak macam yang ni. Yang ni ada petanda lain. Yang ni kalau ada tamar putih saja biasanya menunjukkan seorang perempuan. Jadi jawapan kat sini, jawapan dia hadhihi. Tulis balik. Tulis hadhihi. Jawapannya. Okey, itu hadhihi muallimatun. Ambil kau susah betul nak tulis. Hadhihi muallimatun. Itu cara jawapannya. Boleh faham? Baik, now kita pindah kepada contoh yang kedua. Dia bagi pula hadhihi mudarrisun. Okey. Hadhihi juga maksud dia ini tadi. Ini mudarrisun. Mudarrisun, apa maksud mudarrisun? Guru juga. Tetapi guru lelaki ke perempuan? Yang ini menunjukkan guru lelaki. Seorang ke ramai? Kenapa Ustaz kata lelaki tadi? Sebab biasanya perempuan dia ada tamar butah. Okay, tak ada tamar butah. Tak ada ta pun kat sini. Jadi lelaki. Berapa orang? Kalau waw nun menunjukkan ramai. Jadi jawapannya mudarrisun ramai lelaki. Jadi hazihi ni, hazihi kalau kita tengok balik nota. Okey, jap. Kalau kita tengok balik nota, hazihi ini, kena clear dulu. Okey, kalau tengok balik hazihi menunjukkan ini. Tapi ini seorang perempuan. Sedangkan mudarrisun tadi menunjukkan ramai lelaki. Jadi kalau ramai lelaki, kita akan pakai haulai. Boleh faham? Jadi jawapannya di sini adalah haula. Dia ada hamzah dekat atas sini. Haulai. Itu jawapannya. Haulai mudarrisun. Boleh faham? Jadi kita akan pilih jawapan yang paling tepat untuk perkataan yang diberi. Jadi yang pertama sekali kita akan cek. Kita kena tahu lelaki ke perempuan. Contohnya nombor 1 kita akan tahu dia adalah perempuan. Berapa orang? Seorang. Jadi cari seorang perempuan di dalam jawapan tu. Cari seorang perempuan di dalam jawapan. Jadi seorang perempuan dekat sini. Kalau ramai lelaki cari dekat sini. Boleh faham Okay, jadi kalau faham, latihan nombor 3 ni boleh cari jawapan dia. Apa dia? Mudirun. Lelaki perempuan? Lelaki. Berapa orang? Seorang. Jadi haulai, dia bagi clue haulai. Haulai menunjukkan ini ini. Jadi dia nak jawapan dalam ini jugalah. Tapi dia bagi tu salah. Dia bagi tu haulai mudirun. Jadi mudirun ni seorang lelaki. Tak bolehlah letak haulai sebab haulai menunjukkan ramai. Jadi pilih jawapan seorang. Jawapan dia
Hadza mudirun. Dia faham? Okey. Nombor 4, zalika. Apa maksud zalika? Zalika maksud dia itu. Tapi muwazzafatun. Muwazzafatun salah dengan zalika sebab zalika menunjukkan muzakkar. Tapi muwazzafatun ada tun dekat belakang tu menunjukkan muannas. Jadi jawapan dia bukan zalika, jawapan dia adalah tilka. Jadi jawapan dia kat sini kena tukar tilka muwazzafatun. Itulah juga dengan seterusnya. Jadi itu antara fungsi ismul isyarah. Jadi kalau kita nak start bercakap pun kita kena gunakan kata tunjuk yang betul, kan? Jadi kalau kita nak tanya orang itu berapa harga peti ais ini, kan? Jadi kita pakai tak ini dan itu kat situ, kita pakai. Jadi kita kata kam as-si'ru li hadhihi thalajah. Kita akan pakai haza, hazihi, kita akan pakai balik ismul isyarah yang kita belajar itu. Ataupun kita tanya berapa jauh rumah itu, kan? Kam al-bu'du hadzal bait. Kita akan pakai hadza. Kita akan pakai ismul isyarah ni sebenarnya di dalam perbualan seharian. Jadi bagus untuk kita benar-benar menguasai tajuk ni. Jadi tak banyak pun ismul isyarah, kena lancar ini saja. Lancar ni dengan formula ni, jadi kita tahulah mana kita nak pakai. Nak pakai haza ke, nak pakai hazi ke, nak pakai hazani ke, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Peace.